Tu nanti saya cerita. Tapi saya ada kongsikan juga lah kan, yang saya buat paranormal apa semua tu. Tiba-tiba footage saya tak dapat record pun sebab kamera saya tiba-tiba jadi rosak waktu tu. Okay, so kita sambung cerita yang berlaku di Izora. Untuk episod yang ketiga, yang bertajuk Penampakan Susuk Badan Sesuatu Makhluk. Cerita dia bermula begini. Pada suatu hari, di dalam rumah tersebut, macam yang saya katakan di episod pertama, kami di rumah tersebut duduk sebanyak seramai 8 orang. Jadi pada suatu hari, 4 orang tidak ada di rumah dan 3 orang ada di rumah termasuk saya. 4 orang tu dia keluar. Yalah, macam saya cakap di episod lepas, orang muda, orang bujang, selalu keluar lewat malam. Kadang-kadang overnight satu malam. Keluar terus. Kadang-kadang di satu kawasan yang sama, di negeri yang sama, kadang-kadang di negeri lain. Tetapi pada malam tersebut mereka tidak ada di Melaka. Mereka naik ke Kuala Lumpur, lepak di dataran Merdeka. Jadi tinggallah saya bertiga di dalam rumah tersebut. Jadi bila tinggal bertiga, ialah sebagai seorang orang, macam saya cakap tadi, orang bujang, orang muda, berdarah muda, saya selalu tak tidur malam. Sebab saya, alamak, spoil lah iklan ni. Sekejap, kita tunggu dulu. Okay, saya selalu tak tidur malam. Saya akan tidur lewat malam sebab saya uruskan pembelajaran saya untuk software, untuk apa-apa. Adalah saya buat kerja sikit. Jadi saya selalu tak tidur malam. Dan waktu tu, di bilik depan ada seorang kawan saya. Dia dah tak ada dah, dia meninggal dah, arwah kawan saya. Dia seorang waktu tu. Housemate dia, roommate dia tak ada. Tapi saya ada roommate. Tapi roommate saya pada malam tu dia sakit. Dia demam. Jadi dia tak keluar ke mana-mana. Dia hanya berbaring sahaja. Yang bangunnya saya seorang. Nak dijadikan cerita, pada pukul 10 malam. 10 malam terlalu awal. Kita biasa waktu tu, ialah waktu tu malam, saya tingkap selalu terbuka. Dan meja saya waktu tu menghadap ke arah tingkap. Dan pada pukul 10 malam, roommate saya tu tak tidur lagi. Dia dalam keadaan yang baru nak berehat, macam tu lebih kurang. Dia tak tidur lagi. Jadi saya berbual dengan dia sambil saya buat kerja. Saya typing, saya buat kerja, saya berbual. Tiba-tiba saya ternampak satu penampakan kelibat terbang melintasi tingkap yang di hadapan saya. Jadi saya secara tak sengaja waktu tu, yalah kita orang muda kan, zaman jahil. Saya tak sebut apa-apa perkataan. Saya tak sebut Allah, Subhanallah, Allah Akbar. Tak ada. Waktu tu kita sebut apa tau? Fuck. Saya cakap macam tu. So tu perkataan yang tak elok lah kan. Sepatutnya saya cakap benda yang baik-baik. Kita saya cakap benda tak elok. Lepas tu member saya, dia terkejut dekat tepi tu. Dia cakap, "Bye, kau kenapa?" Saya cakap, "Tak ada doh, aku tak ada apa-apa, aku okey." Tiba-tiba kali kedua dia buat flashback lagi. Dia lalu lagi terbang. Lepas tu saya cakap lagi benda yang sama. Saya cakap, "Fuck." Tiba-tiba kawan saya cakap, "Kau kenapa doh? Kau ceritalah." Saya cakap dekat dia, "Aku nampak benda terbang doh." Lepas tu dia cakap, Kau serius lah?" "Ya, serius. Kau jangan main-main." Yelah, dia agak takut lah sebenarnya. Yelah, waktu tu dalam keadaan sakit. Jadi dia tak, orang kata apa, semangat dia tu tak berapa cantik lah waktu tu. Jadi tiba-tiba
Saya duduk lah. Lepas kelibat tu dah tak ada apa semua, kita buat tak tahulah, kita ignore je lah kan. Sekadar nampak je. Jadi saya sambung buat kerja. Saya typing. Saya sambung buat kerja. Sampailah lebih kurang waktu tu pukul 5 lebih, 5 pagi. Dan 5 pagi dekat waktu subuh. Jadi bila dah dekat waktu subuh, saya keluarlah bilik nak kejut kawan saya yang di bilik depan tu. Saya masuk bilik dia. Saya kejut. Dia tak bangun. Saya saja nak kejut dia sebab waktu tu saya plan nak subuh berjemaah lah dengan dia. Lepas tu dia tak bangun guys. Bila dia tak bangun, saya macam tiba-tiba perasaan pelik datang dekat diri saya. Dia rasa macam tak sedap, macam tak sedap hati, macam ada something. Lepas tu tiba-tiba bila perasaan tu datang, dia dah nak start beremang guys dulu. Ini yang paling saya rasa agak seram lah. Jadi bila saya rasa perasaan pelik tu, tiba-tiba saya teruskan lagi kejut kawan saya. Saya cakap bangun. Okay, dia tak nak bangun juga. Alarm dia bunyi pun dia tak sedar. Mungkin malam tu dia ada sesuatu yang nak jadi kat saya, jadi dia pun tak sedar. So saya cuba nak keluar ke bilik saya. Bila mana saya pulas tombol tersebut, tiba-tiba kedengaran bunyi botol air saya yang dah kosong dan cawan yang di meja tempat saya bekerja tu. Saya buat kerja tadi tu dekat bilik saya. Bunyi benda tu jatuh secara tak serentak, tapi satu persatu. Dia jatuh, ketak dan ketak, diikuti dua bunyi yang berbeza dan dua benda yang berbeza jatuh. Jadi saya dengar tersebut, saya jadi ketakutan. Bila saya rasa takut, saya tunggu di bilik tersebut. Saya kembali ke katil yang di mana sebelah bilik sahabat kawan saya tu kosong rumit, disebabkan rumit dia tak ada. Jadi dia dah tidur sebelah, saya ada katil kosong sebelah. Saya pun duduk. Bila mana saya duduk, saya mula rasa lagi teruk perasaan yang agak seram dan agak menakutkan. Tiba-tiba satu bau yang sangat kurang menyenangkan lalu di hidung saya sampai saya dapat bau tersebut. Dan saya terus baca waktu tu. Saya bacalah apa-apa kan. Biasa kita baca ayat kursi. Saya terus baca. Saya terus baring. Daripada saya duduk, saya terus baring. Saya cuba capai apa yang ada. Waktu tu memang saya takut gila. Saya capai apa yang ada, saya tutup muka, saya baca. Tiba-tiba bau tu hilang. Lepas bau tu hilang, saya kekal dekat dalam bilik kawan saya tu. Saya tak bergerak pergi mana-mana. Sampailah waktu tu pukul 8 pagi. Dan esok kan dah 8 pagi, kawan saya, roommate saya tu bangun. Bila mana dia bangun, dia cerita dekat saya apa yang berlaku waktu saya punya botol dan cawan tu jatuh. Apa yang berlaku, dia cerita. Waktu kejadian kejatuhan barang-barang tersebut, dia sebenarnya dia tersedar, tetapi dia tak boleh nak bangun guys. Dia tak boleh nak bangun. Dia hanya mampu angkat sahaja badan dia dan memusingkan kepalanya. Dan tiba-tiba apa yang dia nampak di belakang pintu, ada satu makhluk yang di mana mukanya tak nampak, tapi hanya baju putih dan rambutnya panjang rapat ke lantai guys. Ini memang real dan setiap kali kalau cerita real saya akan remang bulu roma sebab benda tu lalui kat saya. So apa yang dia nampak, penampakan tersebut. Dan yang peliknya, malam tersebut angin pun tak ada. Angin pun tak ada guys. Bila angin tak ada, macam mana boleh jatuhnya botol dan cawan saya? Jadi saya buat andaian. Saya rasa mungkin sesuatu tersebut masuk melalui tingkap saya. Yang apa yang saya nampak sebenarnya itu adalah terbang yang saya nampak tu sebenarnya dia yang masuk ke dalam bilik saya tu. Dan bau yang agak kurang menyenangkan hidung saya tersebut adalah datang daripada dia. Jadi guys, jangan biarkan ketakutan
membelenggu diri anda. Sekian saja cerita daripada saya untuk malam ini, untuk episod ketiga. Dan siapa yang terlepas siaran ulangan, anda boleh saksikan di dalam YouTube channel saya BLXG, ataupun di post di Facebook saya di segmen Malam Seram BLXG. Anda boleh cari di sana. Dah ada 2 episod dan akan episod ketiga lepas habis streaming saya akan upload. So sekian saja. Okay guys, semua senyap je ni. Mana korang guys Alright. So kita bacakan sedikit cerita yang dikongsikan oleh sahabat kita Meri di sini. Ya. Halo. Assalamualaikum. Wow. Kita dah tu Meri komen tu. Okay, jap. Kita baca cerita daripada Meri dulu kan. Okay, kita baca sikit. Mic dulu. Meri cakap apa tau? Aku pernah ride motor dari Janda Baik untuk balik Terengganu dalam 5 orang. Singgah dekat RNR Perasing ke Maman untuk berehat. Meri cakap dalam pukul 3 pagi. Memang waktu yang tepat masa tu, sebab ada seorang tu tak boleh nak go ride dan ngantuk sangat. Tapi masa nak landing tidur tu, kat tepi ada taman permainan cok. Tapi masa tiba-tiba panjang jongkang jongkit, tiba-tiba panjang jongkang jongkit tu main sendiri. Tiba-tiba jongkang jongkit yang di mana Meri dan sahabat-sahabatnya nak tidur dekat taman sebelah tu, tiba-tiba bergerak sendiri guys. Bergerak sendiri. Dan buai pun macam ada orang main, tapi tak ada orang masa tu. Aku pun kejut. Kawan aku ajak belah. Weh, bangun, bangun. Bangun guys, bangun guys. Jongkang-jongkit dengan buai tu dah bergerak sendiri. Aku rasa tak sedap hati, bangun. Jom kita belah daripada sini, kata Meri. Di waktu tu dia kejut kawan-kawan dia. Macam ada benda tak kena situ. Lalu aku belah singgah kat RNR Paka. Kawan aku ceritalah pada pekerja kat RNR sana pasal kejadian tadi. Lalu pekerja tu cakap RNR Perasing tu memang keras sebab ada sekeluarga makhluk yang jaga dekat situ. Okey, untuk episod keempat ini saya akan rungkaikan cerita yang mana berlaku di apartmen yang seakan-akan cerita Meri. Bang, muka lagi seram dari suara. Macam mana tu bang? Alamak, saya ni merupakan roommate saya. Jadi dia pun ada cerita seram dan dia pun pernah diganggu. Nanti kita dapatkan cerita daripada saya. Saya boleh saya nanti cerita saya. Baik, aku dah record. Alright, mantap. Okay, sekian saja cerita daripada Meri. Agak seram dan ada keluarga makhluk. Jadi saya akan rungkaikan cerita, saya akan kaitkan cerita Meri itu dengan cerita saya yang akan datang di episod keempat, insyaAllah esok kalau tak ada apa-apa, ataupun nanti kita cerita. Keras itu RNR dia dalam sangat. Okay guys, so sekarang ni sama-sama kita dengarkan perkongsian daripada sahabat kita Aznel yang